Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang dihormati Encik Muhammad Fawis bin Bakri serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, saya Nur Alana Azrin binti Abdul Jamil dengan nombor metrik di 202110986665 ingin menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk Kuasa viral, bahaya atau tidak. Viral dapat ditakrifkan sebagai satu perkataan dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan tamadun komunikasi pada masa kini. Viral berasal daripada perkataan virus di mana sudah tentu minda manusia akan terfikir akan bahaya yang boleh merebak kepada manusia lain secara pantas. Viral dari aspek komunikasi pula ditakrifkan sebagai suatu kuasa aliran komunikasi elektronik yang disebarkan secara pantas dan meluas secara interpersonal. Hadirin yang dihormati sekalian, viral atau tular kebiasaannya berlaku apabila sesuatu perkara itu mempunyai keunikannya yang tersendiri dan melampaui perkara-perkara lain. Misalnya, makanan A menjadi tular kerana keunikan dalam penyediaannya berbanding dengan makanan yang sama tetapi disediakan melalui kaedah yang biasa dilakukan. Kenapa viral? Viral selalunya terjadi kerana sesuatu perkara itu unik, tak terjangka serta mengesankan. Sesuatu perkara yang tular juga biasanya memberi impak yang besar kepada komuniti. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, segala maklumat yang diperoleh kini hanya melalui hujung jari sahaja. Perkembangan arus teknologi di negara kita yang kian rancak telah membawa kepada peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat. Penggunaan media sosial kini telah menjadi norma baru dalam kalangan masyarakat yang telah mengubah lanskap kehidupan manusia. Statistik Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) menunjukkan sehingga Disember 2018, Malaysia mempunyai 28.7 juta pengguna internet yang merupakan 87.4% daripada jumlah penduduk negara ini. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube dan TikTok merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di negara kita. Kebanyakan masyarakat sudah tentu mempunyai akaun media sosial mereka sendiri. Namun begitu, peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat ini boleh mendatangkan impak negatif kepada masyarakat itu sendiri. Kesan buruk daripada penularan sesuatu berita ialah menimbulkan fitnah kepada sesebuah komuniti. Hal ini dapat kita kaitkan dengan isu penularan kes berita palsu. Ramai rakyat di negara kita yang sering berkongsi berita yang tidak sahih. Sebagai contoh, isu vaksin yang dikatakan membahayakan kesihatan. Isu ini secara tidak langsung akan menimbulkan fitnah kepada pihak Kementerian Kesihatan serta pihak kerajaan. Segelintir rakyat mula memandang serong terhadap perbuatan kerajaan yang menyeru orang ramai untuk mendapatkan vaksin kerana adanya pihak yang menularkan berita yang salah. Perkara ini secara tidak langsung akan menggugat kepercayaan kepada kerajaan dan sekaligus menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Selain itu, kesan buruk viral juga dapat menimbulkan pergaduhan disebabkan oleh sesetengah pihak yang menularkan sesuatu perkara yang tidak benar. Hal ini akan mencetuskan pergaduhan. Masyarakat yang jarang menyemak kesahihan berita itu terlebih dahulu akan menularkannya dengan cepat, menyebabkan wujudnya pelbagai polemik dan kontroversi dalam kalangan anggota masyarakat. Salah faham yang wujud ini dan perkara ini sememangnya akan memberi kesan yang buruk terhadap hubungan silaturahim antara masyarakat di negara kita. Di samping itu, akibat buruk daripada viral juga dapat menjejaskan pemikiran masyarakat. Masyarakat mula mempercayai kesemua berita-berita yang tular tanpa memeriksa kesahihan maklumat tersebut terlebih dahulu. Perkara ini secara tidak langsung akan meracuni pemikiran masyarakat, terutamanya generasi muda yang sudah semestinya sering menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka.
Hadirin sekalian, jika ada buruk, pasti ada baiknya. Begitulah juga tentang viral ini. Terdapat juga kesan baik daripada perbuatan viral ini. Dari sudut yang positif, viral dapat membantu sesuatu maklumat yang penting dan benar cepat untuk disampaikan. Sebagai contoh, dalam melibatkan kes penculikan, ia dapat membantu pihak polis untuk mencari maklumat tentang penculikan tersebut dengan cepat kerana masyarakat telah membantu berkongsi maklumat tentang kes tersebut. Selain itu, kebaikan tular juga memberi kesedaran kepada masyarakat, terutamanya golongan ibu bapa. Contohnya, kes penderaan kanak-kanak yang melibatkan kanak-kanak di tempat asuhan memberikan kesedaran kepada orang ramai, khususnya ibu bapa, supaya lebih peka dengan keadaan anak-anak mereka ketika berada di bawah jagaan pengasuh. Ibu bapa juga akan lebih sedar tentang kepentingan untuk memeriksa latar belakang pengasuh terlebih dahulu sebelum menghantar anak mereka ke sana. Selain itu, perkara ini juga mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Sebagai contoh, berita banjir di Shah Alam, Abang Viva yang datang dengan hanya memandu kereta Viva serta membawa bot untuk memberikan bantuan kepada mangsa banjir mampu dijadikan teladan buat masyarakat semua agar lebih ramai masyarakat di negara kita dapat saling menggembling tenaga membantu jika musibah sedemikian berlaku lagi pada masa akan datang. Sidang hadirin sekalian, kita sewajarnya sedar bahawa baik dan buruk viral ini bergantung kepada niat dan kesannya kepada komuniti dan persekitaran. Dengan itu, viralkan perkara yang positif kepada komuniti anda agar semua dapat mendapat manfaat yang positif serta keberuntungan daripadanya. Jauhi segala bentuk viral yang hanya mendatangkan kerugian serta menjejaskan pemikiran kita. Kita juga sewajarnya sentiasa memeriksa kesahihan sesuatu maklumat itu sebelum menekan butang kongsi, dan jika kita tidak pasti, janganlah berkongsi. Kita juga sepatutnya bertanggungjawab sebagai pengguna media sosial kerana setiap perkara yang dilaksanakan akan memberikan impak tidak kira sama ada kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini kerana setiap berita dan maklumat yang disampaikan mudah tersebar pada masa zaman teknologi yang serba canggih ini. Pemikiran yang rasional dan waras serta tindakan yang bijak oleh seseorang individu yang menggunakan media sosial amat diperlukan dalam hal-hal sedemikian. Jadi sampai di sini sahaja ucapan saya pada hari ini. Diharapkan hadirin sekalian dapat menerima input daripada saya. Sekian, terima kasih.